Assalamualaikum dan salam suraku sayang bersama saya Fatin Syairah Rosti. Berita malam ini memberi tumpuan terhadap persidangan hari kedua mesyuarat kedua bagi penggal pertama Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-19 pada Rabu. Pertamanya mengenai rang Undang-Undang RUU Kanun Tanah Pindaan 2022 yang bertujuan memberi takrifan baharu bagi istilah tanah supaya makna berkanun bagi istilah tersebut sejajar dengan yang terdapat dalam Perundangan Malaysia yang lain seperti Kanun Tanah Negara. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang MA63 dan Hubungan Negeri Persekutuan Datuk Sharifah Hasidah Syed Aman Ghazali berkata pindaan ini akan memperuntukkan kawalan oleh Kerajaan Sarawak ke atas ruang udara di atas tanah dan termasuk kawalan mana-mana harta di ruang udara itu. This amendment will provide for the control by the state government of the airspace above the earth of the land, and also control of any property in that airspace, including but not limited to spectrum, and also regulating the erection, maintenance and occupation of any structure in that airspace. And 3, this amendment will also regulate and control the use of land, onshore and offshore, in the seabed which forms the continental shelf of Sarawak for the storage, retention, capture and sequestration of carbon dioxide or other greenhouse gases of any form or description. Datuk Sharifah Hasidah berkata demikian semasa membentangkan rang Undang-Undang RUU Kanun Tanah Pindaan 2022 untuk bacaan kali kedua dalam persidangan hari kedua mesyuarat kedua bagi penggal pertama DUN Sarawak ke-19. Beliau menambah pembentangan RUU pindaan ini adalah bertepatan dan bersesuaian pada masanya untuk Kerajaan Sarawak kerana kerajaan akan meneliti, menambah baik dan mengemas kini undang-undang dari semasa ke semasa untuk memenuhi tuntutan dan keadaan dunia serta trend moden yang dinamik dan juga untuk mengikuti sifat progresif teknologi. Laporan seterusnya, Hospital Sri Aman kini telah dinaik taraf menjadi hospital pakar minor sejak 2011 serta mempunyai 4 kepakaran berbeza iaitu perubatan dalaman, pediatrik, obstetrik dan ginekologi dan psikiatri. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Michael Tiang Ming Ti berkata, apabila Hospital Sri Aman 2 mula beroperasi kelak, ia akan disertakan penambahan 3 lagi kepakaran perubatan. Sri Aman Hospital has already been upgraded into a minor specialist hospital since 2011. To date, Sri Aman Hospital has 4 different specialties, namely internal medicine, pediatrics, obstetrics and gynecology, and psychiatric. When the upcoming Sri Aman Hospital 2 is fully operational, an additional 3 specialties will be included, namely general surgery, orthopedics, and anesthesiology. Beliau menjelas demikian bagi menjawab pertanyaan adu lingga Dayang Nur Azah Awang Soho dalam persidangan hari kedua mesyuarat kedua bagi penggal pertama DUN Sarawak ke-19. Menurutnya lagi terdapat 2 buah klinik kesihatan di kawasan DUN Lingga iaitu Klinik Kesihatan Lingga dan Klinik Kesihatan Tanjung Bijat. Katanya klinik berkenaan dikendalikan oleh 2 pegawai perubatan dalam menyediakan perkhidmatan perubatan asas seperti perkhidmatan pesakit luar, perkhidmatan ibu dan anak serta farmasi. The renovation for Lingga Health Clinic was approved under Rolling Plan 2, Rancangan Malaysia ke-12 IMK 12 in 2022 and expected for completion toward the end of 2022. Apart from that, there was a plan to replace the current Tanjung Bijat Health Clinic into Health Clinic Type 5 with quarters under Rancangan Malaysia ke-12 IMK 12. Menjelas mengenai pusat dialisis di DUN Lingga, Hospital Sri Aman kini mempunyai 11 mesin dialisis dan Hospital Sri Aman 2 bakal memiliki tambahan 16 mesin untuk menampung jumlah pesakit dialisis di Sri Aman termasuk pesakit dialisis dari DUN Lingga.
Selanjutnya, sebanyak 13 kawasan dalam Dewan Undangan Negeri Dun Meluan dengan keluasan 117,194 hektar atau 289,586 ekar telah diluluskan untuk diukur perimeter tanah hak adat Bumi Putera NCR. Menurut Timbalan Menteri Sumber Ahli dan Pembangunan Bandar Datu Len Talif Saleh, daripada jumlah tersebut 10 kawasan berkeluasan 107,303 hektar atau 265,145 ekar telah siap diukur. Manakala satu kawasan berkeluasan 524 hektar atau 1,295 ekar akan diukur dalam masa terdekat dan dua lagi kawasan berkeluasan 9,367 hektar atau 23,146 ekar belum dapat diukur kerana terlibat dengan bantahan di lapangan. Untuk makluman ahli yang berhormat bagi Meluan, di dalam kawasan Dun Meluan sebanyak 13 kawasan keluasan 117,194 hektar atau 289,586 ekar telah diluluskan untuk diukur perimeter tanah NCR. Daripada jumlah tersebut, 10 kawasan berkeluasan 107,303 hektar atau 265,145 ekar telah siap diukur. Satu kawasan berkeluasan 524 hektar atau 1,295 ekar akan diukur dalam masa terdekat. Dan dua lagi kawasan berkeluasan 9,367 hektar atau 23,146 ekar belum dapat diukur kerana terlibat dalam bantahan di lapangan. Beliau berkata demikian semasa menjawab soalan Adun Meluan Roland Duat Jubin pada hari kedua mesyuarat kedua bagi penggal pertama Dun Sarawak ke-19 pada Rabu. Menjelas lanjut, Datu Len berkata sebanyak 9 kawasan berkeluasan 56,726 hektar atau 140,170 ekar telah diwartakan sebagai rizab komunal Bumi Putera Pertanian di bawah Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri. Katanya daripada jumlah itu, dua kawasan berkeluasan 22,087 hektar atau 54,577 ekar telah diluluskan untuk diukur secara lot individu. Menjawab lanjut, Datu Len berkata satu kawasan telah siap diukur menghasilkan sebanyak 825 lot yang berkeluasan 1,450 hektar atau 3,583. Sementara itu, sebanyak 7 sekolah daif di kawasan Dewan Undangan Negeri Adun Tamin sedang dibina dan dibaik pulih di bawah peruntukan bayaran pendahuluan RM1 bilion. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Dato' Anwar Rapai, daripada jumlah tersebut, 5 sekolah sedang dibaik pulih dengan menelan kos keseluruhan sebanyak RM36.98 juta. Katanya sekolah pertama ialah SK Sungai Siong dengan kos RM2.46 juta dan kemajuan ketika ini adalah sebanyak 7.3%. For the information of Adun for Tamin, in Tamin we have 7 dilapidated schools which will be under the project what we call as 1 billion advance payment. Out of these 7 projects, 5 of the schools are under progress, which is SK Sungai Siong, which costs about 2.46 million, and the progress now is 35%. Manakala SK Sungai Sepiring, Sungai Tepus dengan kos RM11.16 juta hampir siap dengan kemajuan 85%, SK DJ dengan kos RM9.5 juta dengan kemajuan 2% dan SK Batu 36 dengan kos RM5.96 juta dan kemajuan projek 12.4%. Dr. Anwar menambah sekolah terakhir adalah SK Penghulu Imban yang menelan kos RM7.89 juta dengan kemajuan 7.74%.
Katanya sekolah lain iaitu SK Sungai Bawang dan SK Siong Tengah juga akan dinaik taraf di bawah skim bayaran pendahuluan RM1 bilion dan ketika ini sedang dalam fasa perancangan. Beliau berkata demikian semasa menjawab pertanyaan Adun Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang pada mesyuarat kedua bagi penggal pertama DUN Sarawak ke-19 pada Rabu. Jelasnya, projek naik taraf sebuah lagi sekolah iaitu SMK Selangau akan dikendalikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Dalam pada itu, Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan telah melaksanakan langkah-langkah bagi memulihkan industri pelancongan seni dan budaya melalui kerjasama sokongan dan pelibatan yang aktif dengan pemain industri pelancongan dan pihak agensi berkaitan. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu menjelaskan antara inisiatif dilaksanakan di bawah pelan jangka pendek adalah seperti tertera. Antara inisiatif yang disanakan di bawah pelan jangka pendek adalah seperti berikut. A. Kempen promosi pelancongan domestik. 1. Kempen Siasat Tok Sarawak. 2. Kempen Siasat Tok Sarawak Accommodation. 3. Visitor Incentive Packages atau VIPs. 4. Kempen Siasat Tok Sarawak Plus. 5. Promosi Sarawak sebagai favorite destination bagi tahun 2022 di Mata Fair 2022 di World Trade Center Kuala Lumpur. Beliau menjelas demikian bagi menjawab pertanyaan Adun Serembu Miro Simo pada hari kedua mesyuarat kedua bagi penggal pertama DUN Sarawak ke-19 pada Rabu. Katanya seiring dengan pembukaan sepadan pada 1 April lepas, sebanyak 20 acara telah mendapat kelulusan di bawah geran acara termasuklah acara-acara yang terkenal dan dapat menarik kedatangan pelawat seperti tertera. Tambah beliau, usaha untuk meningkatkan kemahiran dan pembinaan kapasiti diteruskan untuk pemain industri pelancongan seperti berikut. Berita selanjutnya, Kampung Beting Maro bakal menikmati bekalan air terawat di bawah projek Package 1 Water Supply Works in Kabong District yang kini dalam peringkat pembinaan. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi menjelaskan projek berkenaan dijangka siap pada suku ketiga tahun 2022. Cadangan projek membaik pulih loji rawatan air bersih Baladin dan projek pembinaan tangki air aras tinggi di kawasan Pusak dan Sepinang telah dikemukakan pada Kerajaan Sarawak di bawah rancangan Malaysia yang ke-12 untuk pelaksanaan. Manakala untuk Kampung Beting Maro adalah merupakan sebuah kampung yang akan menikmati bekalan air terawat melalui pelaksanaan projek Package 1 Water Supply Works in Kabong District yang kini dalam peringkat pembinaan dan dijangka siap pada penghujung tahun ini. Menjelas mengenai projek bekalan elektrik dalam skim Alaf pula, terdapat 3 buah kampung dengan 77 isi rumah sedang dalam pelaksanaan di bawah Alaf Fasa 2 dan dijangka siap pada suku ketiga tahun 2022. Datuk Dr. Abdul Rahman menjelaskan demikian bagi menjawab pertanyaan Adun Beting Maro, Razaili Gapur di mesyuarat kedua bagi penggal pertama DUN Sarawak ke-19 pada Rabu. Sekian edisi malam bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.